الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر وأفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hari-hari yang berlalu ni mendekatkan kita dengan satu detik yang sangat kita nantikan. Detik itu yang kita sama-sama maklumi, iaitu detik yang bernama Ramadan. Bulan yang dijanjikan penuh dengan keberkatan, penuh dengan kerahmatan, dan penuh dengan habuan ganjaran dari sisi Tuhan. Sebab itulah kita dengar para imam dan semua orang-orang yang bersolat, selesai solat melazimi satu doa yang tabik daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sandarannya tidak begitu kuat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan yang lebih penting, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Subhanallah, Ramadan hanya berbaki satu hari. Kalau ikut takwim Islam tinggal satu hari lah, sebab hari Isnin malam Selasa dah bermulalah Ramadan kita. Tapi kita katakanlah 2 hari. Maka Ramadan ini perlulah kita lalui dengan kefahaman dan kesungguhan. Kenapa? Kalau tidak, mana mungkin Rasulullah pernah bersabda dengan satu sabdaan yang agak besar menggambarkan Ramadan. Apa kata Nabi? Law ya'lamun nasu ma fi Ramadan, atau ma'adallahu lahu a'adallahu lahum fi Ramadan, latamannat ummati an takuna as-sanata kullaha Ramadan. Kalaulah manusia ni tahu apa yang ada pada Ramadan, apa yang Allah siapkan untuk mereka pada bulan Ramadan, nescaya umat aku akan mengimpikan sepanjang tahun ini Ramadan. Subhanallah. Inilah Ramadan. Kita tengok balik hadis tu dengan realiti kehidupan kita dan iman kita. Kita tak mampu pun atau tak berani pun nak mengimpikan agar sepanjang tahun jadi Ramadan. Yalah, mana tidaknya sepanjang tahun Ramadan artinya tak ada raya. Itu yang kalau kita tak sanggup. Sepanjang tahun Ramadan artinya sepanjang tahun kita berpuasa. Habis orang meniaga nasi lemak macam mana? Ya, makan tengah hari kedai mamak macam mana? Janji macam mana? Dan impian itu memang tak akan terjadi. Dan bukan Rasulullah mengharapkan kita agar mengimpikan begitu, tak. Tapi Rasul mengajak kita agar memahami nilai Ramadan itu. Dan besarnya nilai Ramadan ni kalau kita nampak, kalau Allah perlihatkan ganjaran-ganjaran itu dengan mata kasar kita akan sanggup mengatakan tak apalah, biarlah sepanjang tahun ini jadi Ramadan. Tapi benda itu tak akan berlaku, tuan-tuan. Ramadan tetap sebulan.
Ramadan tetap sebulan. Dan dia tak akan berpindah menjadi setahun dan bertambah menjadi 2 bulan, 3, 4 atau sampai 9 bulan, tak. Maka Ramadan yang sebulan ni perlulah kita hayati dengan sebaik-baik penghayatan. Perlulah kita kenal dengan sebenar-benar pengenalan. Kita pun tahu masalah sebenar seseorang dengan seorang apalah bila mana dia tak kenal. Ya, tuan-tuan tak kenal saya, jumpa kat mana-mana pun, tuan-tuan akan selamat. Tapi selepas ni tuan-tuan kenal muka ni, jumpa kat Tesco ke, jumpa kat mana ke, kat KL pun tuan-tuan akan angkat tangan, Assalamualaikum Ustaz. Dah ada pahala di antara kita. Begitu. Ya. Dan apatah lagi bila kita kenal sesuatu benda yang hebat. Tuan-tuan tak kenal YB kawasan ni. YB tak hebat lah Ustaz. Okeylah, Tok Guru kawasan ni. Ya. Tuan-tuan berlalu depan dia pun, ya, melintasi dia pun tak cakap apa-apalah. Kemudian kalau lah berlaku apa-apa insiden, ya, katalah kita punya insiden, kita berlanggar dengan dia, kita keluar tu, kita marah dia. Sedangkan itu Tok Guru, kita tak kenal. Begitulah bila mana kita tak kenal dengan sesuatu, kita tak boleh melayani dia dengan betul. Kan? Ramadan ni, kalau kita tak kenal dengan dia, kita tak boleh layan dia dengan betul. Sebab itu marilah, ya, sebelum kita memasuki Ramadan yang baki sehari 2 ini, kita cari sesuatu maklumat berkenaan dengan Ramadan. Kuliah ni saya namakan wasiat menjelang Ramadan, tapi saya lebih nak fokus tentang kenapa agaknya Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berpuasa sampai sebulan kat bulan Ramadan ni. Dan jawapan tu bukan dari saya, dari Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Sebab Allah cerita dalam Al-Quran kan, kisah Ramadan ini dalam 5 ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ya. Allah ceritakan semua perkara yang ada dalam bulan Ramadan ini, dan di celah-celah ayat itu ada di hujungnya Allah sekali-sekala menyebut la'allakum, la'allahum. La'alla ni dalam bahasa Arab artinya mudah-mudahan, semoga. La'alla kalau dalam bahasa kita dia kata pengharapan, ialah awak belajarlah, semoga awak berjaya gitu. Awak mohonlah kerja, mudah-mudahan dapat. Itu la'alla. Ya. Tadrus la'allaka tanjah. Kau belajarlah, moga-moga kau berjaya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut la'alla dalam Al-Quran, dia bukan harapan, dia bukan mudah-mudahan. Dia sebenarnya maksudnya kalau kamu buat, confirm kamu dapat. Tufidul yakin wa jazm. Ya, Allah bila sebut semoga kamu bertakwa, semoga kamu berjaya, semoga kamu, ya, menjadi orang-orang yang menang, maka itu sebenarnya adalah janji yang pasti, asal saja kamu menuruti perjalanan dan syarat-syaratnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya saya hari ini nak mengajak tuan-tuan ialah Ramadan puasa sampai sebulan. Takkan Allah saja nak suruh kita puasa dan kemudian tak ada apa-apa. Ya. Dan sebenarnya tak munasabah. Tak munasabah Allah suruh puasa. Sembahyang ada juga, ya. Bunti pada waktu-waktunya. Ya, haji pun ya sekali cukup dah. Yang fardu, zakat pun setahun sekali. Ini Ramadan berturutan. Berapa jam kita berpuasa tu? 12 jam, dan kemudian esok berpuasa lagi dan berturutan sampai sebulan. Umat-umat dahulu puasa juga, tapi puasa mereka tak ada sampai berturutan sebulan. Jadi tentu ada sesuatu yang Allah mahukan, dan Allah tak pernah ciptakan atau syariatkan suatu benda yang tak ada maksud. Saja dia nak dajal umat Muhammad supaya rasa sikit lapar. Tak. Maha suci Allah daripada buat benda-benda yang sia-sia. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Itu ucapan orang-orang beriman bila tengok ciptaan Allah ataupun persyariatan sesuatu perkara. Allah tak ciptakan semua benda sia-sia. Mari kita tengok apa Allah kata. Ya, tujuan pertama. Okey, kalau kita susuri ayat-ayat surah
Al-Baqarah yang bercerita tentang pensyariatan berpuasa ni, yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kita akan jumpa 4 bentuk la'alla. Mudah-mudahan, harapan dan tujuan pensyariatan puasa ni ada 4. Tapi daripada 4 ni, ya, dia 3 je sebenarnya. Sebab yang pertama Allah kata la'allakum tattaqun, ini 183 Al-Baqarah. Kemudian Allah kata la'allakum tashkurun, ya, 185 Al-Baqarah. Kemudian Allah kata la'allahum yarshudun, ya, itu 186 Al-Baqarah. Kemudian pada ayat 187 la'allahum yattaqun pula, sama. Artinya ada tattaqun mula dan yattaqun berakhir. Kita kata ketiga dah. Jadi tujuan Allah suruh kita berpuasa sebulan ni ada tujuan. Dan Allah mahu sangat kita dapat benda ni. Yalah sebulan tuan-tuan. Tuan-tuan pernah sembang puasa Ramadan ni dengan orang bukan Islam? Saya pernah sembang dengan orang Cina, dia kata, ayo orang Islam gila lah, tak makan 1 bulan. 1 bulan dia tak makan siang-siang. Saya mati. Nak cakap mana ada mati. Kami semua tiap-tiap tahun puasa tak mati pun lagi sihat. Maknanya satu benda yang besar dan hebat kita lakukan. Sebab itu Allah sendiri declare wa ana ajzi ubi, aku sendiri yang akan beri pahala puasa ni. Yalah tuan-tuan, sebab apa pahala ni Allah beri? Sebab orang puasa ni dia ikhlas. Kita belajar ikhlas ni dengan puasa sebab pertama sekali, sebab apa kita lapar dan dahaga tak makan? Sebab kan Allah je. Boleh je kita kata kita puasa, balik rumah kita makan nasi, kan? Ini dengan tidur lagi, ya, kita makan dan buat muka puasa. Tapi kita buat tak? Tak buat. Sebab apa? Sebab Allah je. Sebab tu Allah suka dengan orang berpuasa. Puasa saat latih kita sabar. Puasa ni package kehambaan. Dan dia tak ada ruang nak riak. Sebab apa? Puasa tak buat apa-apa. Puasa buat apa? Kalau tuan-tuan puasa sunat, tuan-tuan tak cerita, orang tak tahu tuan-tuan puasa. Puasa memang untuk Allah. Sebab itulah dia hebat. Dan oleh itu mari kita tengok kenapa Allah suruh kita puasa sebulan dalam Ramadan. Ya, pensyariatan berpuasa bermula dengan ayat 183 surah Al-Baqarah ni bercerita. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah pujuk, wahai orang-orang yang beriman. Beriman ni maksudnya dah percaya aku Allah, dah percaya syurga neraka, kan? Dah percaya bahawa Muhammad tu betul utusan aku. Maka Allah kata kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah pujuk macam orang dulu pun dah ada puasa dah. Bukan korang je puasa. Tapi syahrul Ramadan. Di hujung ayat ni Allah kata la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Selalu sangat kita dengar ayat takwa. Takwa ni apa benda? Kenapa perlu bertakwa? Tak boleh ke tak bertakwa? Tak boleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak bertakwa, tak ada nilai kehidupan kita kat dunia ni. Sebab kita hidup dengan hawa nafsu yang Allah bekalkan, ya, dan dibisik dengan hasutan syaitan. Maka kalau tak ada usaha untuk menjauhi, ya, sistem yang Allah syariatkan dalam agama ni, yang dalam Islam ni, maka kita akan hanya melayan nafsu dan keperluan kita. Kita geram, kita tumbuk orang. Kita nak satu barang, kita rampas satu orang. Kan dah baik sikit pun, ya, tak puas hati dengan orang, kita mengumpat orang. Jadi benda tu syariat yang melihara kita untuk menjamin damai dan sentosa hidup kat dunia sementara ni. Kalau tak ada takwa, bukan orang je susah, kita pun tak tenang. Kita ringkaskan, ya, sebab masa pun terhad. Sayyidina Umar pernah tanya Ubay bin Ka'ab tentang takwa supaya nampak gambarannya. Terjemahan takwa ni memanglah asalnya daripada wiqayah, ambil jalan selamat, pelihara diri daripada buat benda, ya, daripada kena bencana. Kita pelihara diri daripada marah Allah dan daripada nerakanya. Sebab itu Ubay bin Ka'ab bila ditanya apa takwa, ditanya balik Sayyidina Umar, ya, adakah pernah kamu berjalan di satu laluan yang penuh dengan duri? Maka Sayyidina Umar kata tentulah. Dia tanya balik, fama amilta, engkau buat macam mana? Syammartu wajtahattu, dia kata aku waspada dan aku hati-hati melangkah.
Maka Ubay bin Ka'ab ni sahabat yang otai dia all timer, dia tua walaupun khalifah. Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, gitulah kita pangkat tinggi macam mana pun dengan orang tua hormat, sama-sama sahabat. Maka Ubay bin Ka'ab itulah dia takwa. Takwa ni tuan-tuan, hati-hati. Tuan-tuan jalan kat duri tu boleh redah gitu je. Begitulah, selagi mana hidup kat dunia bertakwa, itulah dia. Ya, nak ambil benda ni halal ke haram, tu orang takwa. Makan je, sesat. Itu tak takwa. Ya, waktu macam ni nak buat apa? Adakah nak lepak je, nak bazirkan masa? Tak, mati bila-bila datang pada kita. Itu yang kita datang ke surau masjid ni. Sebab apa? Sebab ada takwa dalam hati kita kan. Sebab apa yang mendatangkan kita sini? Sebab kerisauan. Ya, waspada kita tentang masa kita, tentang kurniaan nikmat Allah pada kita. Dan Allah pernah gambarkan antara ciri-ciri orang bertakwa ni dalam ayat Ali Imran. Ketika Allah offer kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah kata bersegeralah untuk dapat ampunan Tuhan kamu dan syurga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa. Bahawa Allah cerita siapa orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama sekali, orang bertakwa ni dia akan infak harta dia waktu dia senang ataupun susah. Kan Ramadan bulan yang di offer tawaran tu. Ramadan ni supaya watak orang bertakwa tu makin menjelma, sampai Rasulullah kata siapa beri makan orang berbuka puasa, dia dapat pahala sebagaimana orang tu berpuasa. Jiran kita tuan-tuan, anak dia tu tiap-tiap hari 1 juzuk baca Quran. Tuan-tuan nak dapat pahala tu senang tak? Senang je, bagi dia buka puasa. Tanya budak tu, kau semua makan apa? Kita tahu budak tu baca Quran. Tuan-tuan pernah kira tak? Pahala Al-Quran ni macam mana tuan? Pahala Al-Quran ni 1 huruf 10 pahala kan? Rasulullah kata, aku tak kata alif lam mim tu 1 huruf. Alif 1 huruf 10 pahala, lam 1 huruf 10 pahala, mim 1 huruf 10 pahala. Dan tuan-tuan pernah tak kira satu muka surah Al-Quran tu ada berapa huruf? Tak pernah kan? Saya pernah kira tuan-tuan, sebab nak bagi rasa. Nak bagi rasa tawaran Rasulullah SAW ni. Mushaf yang kita baca sekarang ni, mushaf yang sekarang kita baca ni, dia tak kurang ada 4 hingga 500 huruf. Kali 10. Kalau satu muka surat ambil masa berapa lama? Rugi siapa tak baca Al-Quran dalam bulan Al-Quran Ramadan. Terbalik pada cerita budak tadi, kalau dia baca 1 juzuk 21 muka surat tu, Allahu Akbar. Senangnya nak dapat pahala kat dunia dalam bulan Ramadan khususnya. Buat apa? Hantar kuih 3 biji, kuih RM2 tuan-tuan, 5 biji je. Kuih yang paling sedap lah, yang paling dia suka. Dia buka puasa, dia makan benda tu, pahala dia baca 1 juzuk tu mengalir kat kita. Inilah Ramadan. Orang bertakwa mesti ada infak dalam bulan Ramadan. Tu tabung-tabung surau. Yang kata nak bagi orang buka puasa, memang tak ada SOP bagi makan kan, tapi ada bungkusan-bungkusan yang boleh kita ciptakan. Bagi, jangan hanya beli untuk diri sendiri. Berapa kali lah kita beli makan-makanan dan akhirnya tak habis pun. Beli kuih sampai RM5, kita rasa sikit. Beli sampai RM10, kita rasa sikit. Tapi bila mana buka puasa, berapa biji kita boleh bantai kuih? Paling belahak pun 3 ketul je bang. Kan? Tapi kalau kata bang, ni banyak kuih ni bang, isteri kata, hantar jiran bang. Jangan, kuih ni saya suka. Yang ni bang, yang ni pun saya suka. Jahat ni kita kan. Syaitan dah tak ada. Tapi sebab apa perangai itu masih ada? Itu kena cerita lain lah. Allahu Akbar. Tak boleh kita bersekaran. Akhirnya buka puasa, kita makan sedikit, ya, dan terbiar sejuk, kuih tu makin lembut dah. Sampai lepas tarawih nanti balik, isteri kata, bang, kuih tadi tak makan pun. Awak nak makan, saya beli untuk awak. Tengok, dah mula menolak. Nak bagi kat jiran lepas tarawih, boleh? Kalau waktu tu buka puasa tadi, dia senyum lah untuk terima kuih kita. Terima kasih pakcik, kan, seronok dapat kuih kan, kuih untuk buka puasa. Tapi kalau lepas tarawih, siapa berani hantar kuih kat rumah jiran? Try hantar.
Ketuk bang, ni ada kuih banyak tak habis ni bang, makan bang. Dia kata makan saya pun ada kuih banyak cik, tak habis juga. Masa tu akhirnya kuih tu ke mana? RM5 tu ke mana? Dia boleh buat buka puasa esok. Orang Malaysia tak makan kuih 2 hari bang. Buat sahur, jangan harap makan kuih kari pak tu bukan sahur. Tong sampah bang. Asalnya RM5 tadi boleh jadi token masuk syurga. Tapi sebab kita tak bijak, tak ada takwa, akhirnya subhanallah, berlalulah rezeki yang pernahnya jadi modal untuk kita beli syurga Allah tak dapat. Sebab apa? Tak ada takwa. Tak pernah fikir pun. Dan sebab tu kena dilatih-latih untuk kita jadi orang bertakwa. Ayat tu terus bersambung lagi. Ya, fis sarra'i wad dharra, waktu senang ataupun susah. Sebab tu Nabi pernah sabdakan, bukan ketika kau ada je, ketika tak ada pun kamu kena sedekah. Sebab tu Nabi kata ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Ya, bersedekahlah kerana takut neraka walaupun dengan sebelah kurma. Saya lapar, saya tak ada benda nak buka puasa. Ada sebiji kurma, kawan pun lapar tak ada benda. Koyak kurma tu bagi kawan sebelah. Macam tu sekali. Sebab pahalanya terlalu besar untuk kita mati tanpa ada pahala sedekah. Ya. Wal kadhimin al ghaidh. Orang ahli syurga ni, orang bertakwa ni, dia menahan marah. Puasa kan menjana untuk kita tahan marah. Sebab apa? Sebab bila dah puasa dah lemah, dah tak larat, takkan nak ngamuk lagi. Itu tujuan puasa. Tapi bulan puasa lagi ngamuk lagi teruk. Tak jadi bang. Macam mana orang takwa? Sebab sabar itu indah. Yang dikatakan sabar itu indah, bukanlah kita nampak keindahannya terus. Tak. Sabar itu menghasilkan semua keindahan. Orang tak marah dengan kita, ya, barang rumah kita tak pecah, kita amuk, ya, kita dapat pahala sabar. Sabar tu banyak yang hebat. Ya, sebab tu antara ciri orang bertakwa, dia menahan marah. Ya, wal 'afina 'anil nas, dan maafkan orang-orang lain. Orang takwa tak simpan dendam. Ini datang surau ni dah 10 tahun. Tapi dengan Abang Haji tu, ya, kalau Abang Haji tu sembahyang sana, dia sembahyang sebelah sini. Allahu Akbar. Apa cerita ni bang? Nak dendam sampai 10 tahun tu apa? Nak bangkit ke akhirat, nak tunjuk ya Allah dia teruk, aku okey. Tak ada tuan-tuan. Ciri orang bertakwa, dia padam semua sakit hati dia pada orang, baru selamat. Yang Allah offer tadi, nak masuk syurga tu antara ciri maafkan orang. Siapa yang tak maafkan orang, jangan harap dia akan bangkit untuk layak masuk dalam syurga Allah. Dia bukan ahli syurga. Maafkanlah. Bagaimana kita masih hidup? Tuan-tuan nak marah dengan orang, nak dendam dengan orang sampai lama-lama, sampai bila? Dengan adik-beradik nak marah. Semua orang ada buat salah. Rugi ke? Ada orang berpandangan bahawa maafkan orang ni rugi, esok senang dia ke akhirat. Siapa kata begitu? Sebab tu kena baca ayat Quran. Allah ni bodoh ke? Dia tak tahu ke kesepayahan kita? Lagi makin payah, makin sakit kita hadapi, lagi besar pahala kita. Sebab tu Allah tawarkan pahala sabar ni apa? Ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah dah peruntukkan pahala sabar ni tak ada batas. Nak maafkan orang memang kena sabar. Maafkanlah. Lepaskan je bang. Kakak kita yang dulu yang buat kita dajal kita, abang kita, adik-adik lagi, Allah maafkan je. Hari ni kita WhatsApp dia, bang nak masuk Ramadan. Ya, saya mohon maaf. Ya, dan saya dah maafkan semua kesalahan abang. Ya. Allahu yuhibbul muhsinin, ayat tu betul. Allah sayang pada orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin ni asal perkataan dia adalah ihsan. Ihsan tu apa? Kan anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu jadi hamba Allah ni seolah-olah kamu nampak dia. Sebab orang yang boleh maafkan orang sebab dia nampak Allah dengan hati dia lah. Sebab apa kita boleh maafkan orang? Sebab kita kenal Allah kita. Itu kena bangunkan ihsan. Kemudian Allah gambarkan lagi 3 sifat tu. Dia hujungnya Allah kata walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Orang-orang yang dah buat dosa dia istighfar. Lepas tu dalam Ramadan kena banyak istighfar, mohon ampunan. Sampai package pahala dosa kita tu diampunkan dengan puasa, maka jajakanlah sifat orang bertakwa. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, dalam keadaan dia bertaubat sungguh-sungguhlah, dia tak ulangi lagi dosa-dosa itu. Itu yang pertama.
Ya. Jadi Allah suruh kita berpuasa ni supaya kita bertakwa. Yang keduanya, ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah kata bagi orang-orang yang tak larat berpuasa, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kan? Siapa yang sakit ataupun bermusafir boleh ganti hari lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah nak kamu mudah. Wala yuridu bikumul usra, Allah tak nak susahkan kamu. Tapi Allah nak kamu sempurnakan. Allah sebab kata walitukmilul iddah. Tapi macam mana pun kamu kena sempurnakan jumlah tu. Sebab tu perasan tak, orang tak puasa dia kena qada. Hatta isteri kita yang period pun dia kena ganti, sembahyang tak kena ganti. Sebab tu saya kata kenapa 30 ni kena sempurnakan. Di ujungnya Allah beritahu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kamu jadi orang yang lebih bersyukur. Ni matlamat kedua daripada Ramadan. Di samping bertakwa, Allah nak kita jadi hamba Dia yang lebih bersyukur. Syukur ni apa? Ya. Syukur ni apa? Syukur disebut alhamdulillah ya. Tak, bukan itu saja. Memang itu salah satu daripadanya. Tapi syukur sebenarnya maksudnya yang lebih besar, ya, wa zuhur wa atharu ni'matillah ala lisani 'abdihi thana'an wa i'tirafan. Kita menzahirkan kesan nikmat Allah ni pada lidah kita. Kita dapat nikmat, kita kena sebut puji pada Allah dan akui ni Allah bagi saya banyak nikmat. Ya, alhamdulillah, puji Allah. Sebab tu Fudail bin Iyad yang bila mana dia dengar ayat Allah dalam surah Ad-Duha, kan Allah kata tu ayat 11 tu, Allah kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu kena ceritakan, kamu kena bicarakan. Bicarakan bukan untuk berbangga, nak bangga macam mana, memang Allah bagi pada kita, bukan kita buat sendiri. Dan nikmat yang nak kita ceritakan ni bukan nikmat dunia, kereta, rumah, pangkat, darjat. No, bukan itu. Nikmat sebenar-benar nikmat apa yang kita baca dalam Al-Fatihah atau apa dia, siratal ladzina an'amta, jalan orang yang kau kurniakan nikmat. Nikmat apa yang dimaksudkan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca ni? Kalimahnya kan an'amta ni maksudnya kau kurniakan nikmat. Nikmat sebenar adalah iman. Nikmat sebenar adalah ketaatan, ketakwaan. Ni dapat sembahyang subuh berjemaah ni nikmat sebenar. Yang ini kena cerita nikmat, alhamdulillah dapat. Cuma kena jaga hati bila bercerita nikmat Allah, jangan disebab pada diri sendiri. Kalau terdetik dalam hati, aku ni hebat, aku ni bagus dah, kena sebut la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada keupayaan melainkan dari sisi Allah. Kita boleh bangun hari ini bukan sebab kita kuat, bukan sebab kita hebat, tak. Ramai lagi kawan kita yang lebih kuat, main gym malam tadi, tak bangun pun sembahyang subuh. Sebab ini kurniaan nikmat terbesar. Ya, kita pun tahu kan, Ustaz selalu bercerita rakaatan al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh tadi yang kita sembahyang tu lebih baik pada dunia dan seisinya. Hari ni kalau kita tak dapat dunia pun, ya, job tak masuk, tender tak dapat, projek terlepas, tapi dapat sembahyang 2 rakaat sebelum subuh tadi, ini lebih besar dan lebih hebat. Besarkanlah akhirat. Ya, dunia tak terlalu besar. Ya, dalam satu hadis bagaimana Rasulullah SAW bercerita bahawa Allah, semenjak Allah ciptakan dunia, Allah tak pernah pandang pun pada dia. Sebab Allah tak suka pun dengan dunia. Sebab tu namanya pun dunia. Tuan-tuan tahu apa maksud dunia? Dalam hidup atas dunia, tahu tak apa maksud dunia? Laqad zayyana as-samaa ad-dunya. Kadang-kadang dunia ni digamakan dengan isim, kadang-kadang dengan kata sifat. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya, sesungguhnya telah kami hiasi langit-langit ad-dunya, langit yang paling rendah. Dunia ni maksudnya sesuatu yang sangat rendah. Lokasinya pun rendah kan. Kita duduk bawah ke duduk atas? Bawah. Isra Mi'raj, lepas tu Rasulullah naik atas, nak mulia. Kualitinya pun rendah. Apa yang kita gaduh-gaduhkan dulu bini kita yang paling cantik kat kampung tu, sekarang dah jadi apa? Dah jadi mbah. Orang Jawa tahu lah mbah tu apa kan. Dah jadi nenek dah. Itulah dunia. Jadi kalau kita tak boleh mensyukuri nikmat, ya,
iman dan mandangnya lebih besar, kita rugi. Jadi tolong syukuri. Fudail bin Iyad berkata, aku duduk dengan Sufyan bin Uyainah mengenangkan, berbicara tentang nikmat Allah yang Allah beri pada mereka. Allah, para sahabat mana ada kereta besar, mana ada rumah besar. Para tabi'in juga hidup dengan suasana itu. Apa yang mereka bicarakan? Sampai subuh dia orang bicara nikmat Allah. Kita syukuri Allah. Tuan-tuan, nak syukuri nikmat Allah, dia tengok dalam diri sendiri pun cukup. Afi anfusikum afalatu tubsirun. Tengok dalam diri kita je. Tengok kita ada mata, ada orang tak ada mata, tuan-tuan. Tengok kaki kita masih kuat, boleh menampak, boleh pergi surau ni, tuan-tuan. Ada orang dah tak boleh dah. Dan dah lah masa boleh ni kita boleh pergi surau, ada orang tak boleh, masa sihat tak boleh, dah sakit pun tak sampai juga. Yang ini kena sebut alhamdulillah, ya Allah. Aku bukan siapa-siapa, aku hamba, tapi kau kurniakan aku bertemu, ya, nikmat dah bertemu dengan Tuhan yang sebenar. Ada orang sampai hari ini hidup dia tak jumpa Tuhan. Syukuri semua ini. Syukur ni cakap dengan Tuhan, bukan cakap dengan orang. Tunduk cakap alhamdulillah ya Allah, supaya kita bahagia dengan apa yang masih ada. Kalau kita tak reti bersyukur, memang kita akan habis. Yang kedua, di samping berbicara, ya, hati juga kita kena wa'ada qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dalam hati berikrar bahawa ini, menyaksikan bahawa ini memang semua kurniaan Allah, dan datangkan rasa kasih dengan Allah. Kasih ini dengan terima kasih, kan? Dapat semayang. Sebab tu antara ungkapan ulama' soleh, dia mengambil ayat daripada surah Al-Isra, ya. 111 tu dia kata lepas semayang kan baca alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Kenapa dia cakap alhamdulillah? Sebab inilah sebesar-besar nikmat, tuan-tuan. Lepas semayang kita dapat Allah. Orang dapat semayang ni untunglah, dapat jumpa Tuhan. Ada orang dia tak kisah hidup dia tak jumpa Tuhan, sedangkan inilah tujuan hidup kat dunia. Sementara, ya, untuk pergi ke akhirat nanti. Wa 'alal jawarihi, dan yang ketiganya syukur juga pada anggota. Apa dia? Inqiyadan wa ta'atan, kepatuhan dan ketaatan. Patuh pada Allah tu tak ada syukur. Jadi bohong kalau cakap alhamdulillah, alhamdulillah, saya ni Allah bersyukur sangat pada Allah, tapi sembahyang tak pernah. Itu kan bersyukur. Sebab tu Imam Syafi'i dia bagi takrifan syukur senang je. Apa kata Imam Syafi'i? Syukur ni fi'lul khairat, kamu buat benda baik, wa tarkul ma'asi, tinggal maksiat. Syukur tu. Cakapnya tak jadi. Dalam Al-Quran pun Allah pernah sebut, dalam surah Sabah Allah kata wa'madu ala Daud syukra. Wa'madu, dan beramallah untuk buktikan syukur. Bagaimana keluarga Nabi Daud? Allah kata wa'malu syukra. Buat, beramal untuk buktikan syukur. Bukan cakap je. Dan di hujungnya ayat tu yang selalu kita dengar apa? Allah kata qalilum min ibadiy syakur. Sikit sangat hamba aku yang bersyukur. Sebab nak berbuat ni, cakap banyaklah syukur, tapi yang datang semayang, yang datang berinfak, yang membutuhkan masa untuk Al-Quran, untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, tak ramai. Ini kesayuan kita tentang Ramadan yang Allah peruntukkan kali ini. Biarlah dia jadi ruang untuk kita membuktikan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syukur memang kena tiga sudut itu. Kena sebut dan tak boleh tak sebut, sebab nikmat Allah memang kena bicarakan. Cuma ketika sebut tu kena hati-hati, jangan sampai ada riak dan takbur. Kita bukan siapa-siapa, sebab kurniaan semua datang dari Allah, bukan ciptaan kita sendiri. Dan dalam usia-usia yang dah sebegini, ya, maksud saya kita dah makin matang. Jangan ada riak, ujub lagi, tak boleh lah. Rugi, tuan-tuan. Nak buat apa untuk riak? Kita dah tahu riak akan membinasakan semua pahala yang kita buat. Nak buat apa ujub? Ujub Allah tak akan terima semua amalan kita. Dah tak ada masa dah untuk kita riak dan ujub. Cukup-cukuplah senyum pada diri sendiri, lillahi ta'ala. Aku buat ni semua untukmu ya Allah. Habis itu. Itu yang kedua. Matlamat Ramadan yang ketiga, Allah sebut lagi dalam ayat 186. Tiga saja sebenarnya, takwa, syukur, dan yang ketiga ini. Allah sebut dalam ayat 189. Ayat ni agak, kalau orang tak perasan dia rasa pelik sikit. Ayat ni Allah kata wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila mana hamba aku tanya tentang aku, wahai Muhammad, kau cakap aku dekat. Ayat puasa.
Ini ke dah habis cerita puasa? Tak, sebab ayat 186 cerita doa. 187 cerita Ramadan lagi. Uhilla lakum lailqas siyam rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kamu pada malam-malam Ramadan bersama dengan isteri kamu. Artinya ayat doa tengah puasa ni, ya, 183, 185, ya, cerita puasa, 187 cerita puasa, 186 cerita doa. Nak cerita betapa orang yang berpuasa dekat sangat dengan Tuhannya, doanya makbul. Jadi jangan tak berdoa kan. Ada Rasulullah pergi jelaskan doa orang berpuasa tu ketika dia berbuka, doanya tak ditolak. Dan sebab tu Allah jelaskan begini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tapi kita nak rujuk la'alla kat ujung ni. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan perkenankan doa hamba-Ku bila mana dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka mintalah perkenan, pemakbulan dari aku dan berimanlah pada aku, percayalah aku akan beri. Cerita doa makbul pun 3 sudut tu kan kita tahu. Allah kalau dia tak beri ada sebab. Kadang-kadang ditangguh, kalau tak dapat dunia pun dapat ke akhirat. Itu ringkasnya lah. Kalau ada rezeki kita bercerita lagi, kita jumpa lagi, kita bersembang lagi, cerita doa pula. Ya. Dan di hujungnya Allah kata apa? La'allahum yarshudun, supaya mereka ni jadi orang-orang rasyidin. Jadi muttaqin, kemudian jadi syakirin, kemudian jadi rasyidin. 3 matlamat Ramadan, tuan-tuan. Allah nak kita ni jadi orang muttaqin, Allah nak jadikan kita ni orang syakirin, dan Allah nak juga jadikan kita ni orang rasyidin. Apa maksud ar-rasyidin ni, tuan-tuan? Perasan tak khalifah Rasulullah digelar dengan rasyidin tau? Khulafa'ur rasyidin. Rasyid ni apa? Ada orang nama Abdul Rashid ni. Ar-Rasyid ni dia kalimah ar-rusydu. Ar-rusydu ni bijak. Tapi bukan bijak saja, bijak dengan sebab kematangan. Terjemahan tepatnya bijaksana. Dia berpandangan jauh. Ya. Dia boleh mengurus. Kalau tengok-tengok Al-Quran banyak cerita tentang rusyd, ya. Ar-rusydu ni maksudnya dalam bahasa ada 5, tapi saya tak sempat nak cerita semua. Antaranya Allah sebut watlul yatama hatta idza balaghu nikah fa in anastu minhum rusydan. Bila mana mereka dah sampai umur kematangan untuk mengurus harta dia, maka serahkan harta anak yatim. Ada kalimah rusyd. Rusydu ni dia bijak dengan sebab kematangan. Sebab dalam bahasa Arab banyak, zaki pun bijak, ya, hakim pun bijak, abqari pun bijak. Tapi kenapa Allah guna kalimah ar-rasyidin ni? Sebab ar-rasyidin ni dia bijak dengan pengalaman, ya, dengan kematangan. Puasa kan mengajar kita lapar. Tu matang tu. Allah, teruknya lapar tak larat. Macam mana orang yang lapar tak ada buku puasa? Gitu. Puasa kan dahaga. Ada pengalaman. Allah ajar kita supaya jadi rasyidin ni. Ya. Maka kita pun ni kalau kat dunia lah dahaga macam ni pun aku tak mampu, macam mana agaknya nanti ke akhirat. Begitu. Sebab tu kita tak kisah dengan tu, sebab kita jadi makin matang. Sebab tu khalifah Rasulullah semua dipanggil Rasyidin. Sebab apa? Mereka matang, sebab pernah duduk dengan Rasulullah dan tahu cara Rasulullah mentadbir. Dan tak semua khalifah Islam dapat golongan Rasyidin kan? Berapa orang? 4 orang ya. Dan ada setengah fuqaha ataupun kaum muslimin menisbahkan sampai 5 orang. Umar bin Abdul Aziz seorang lagi, Rasyidin. Sebab mereka dapat hidayah, dapat kematangan. Jadi bila Allah kata la'allahum yarshudun, Allah nak kita ni jadi matang dan bijak dengan sebab berpuasa. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran juga, apa ciri-ciri orang Rasyidin? Masa pun dah nak habis. Apa dia ciri-ciri orang Rasyidin? Allah pernah sebut, tuan-tuan, orang-orang Rasyidin dalam surah Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Sebab saya nak cerita ni, sebab ni kuliah tafsir guru saya dulu masa saya mengaji kat Jordan. Saya terkesan sangat dengan dia. Jadi ya, apa yang dia, sebab dia tafsir satu benda dengan bukti Al-Quran. Siapa dia Ar-Rasyidin dalam ayat Al-Quran, ya? Surah Al-Hujurat ayat 7 ni, Allah kata walakin, Allah sebut di hujungnya, Allah kata ulaika humur rasyidun, mereka inilah orang-orang rasyidin. Maka kita tengok sebelum tu Allah kata apa? Walakin habbaba ilaikumul iman.
wa zayyanahu fi qulubikum. Ya, tapi Allah kata orang Rasyidin ni adalah orang yang Allah datangkan rasa hati mereka cinta kepada iman, suka benda-benda yang membuktikan iman. Suka sedekah, suka sabar, suka kebersihan, suka kepatuhan, dicorang iman. Kan kita tahu kan kebersihan dari imam, tapi kita paling sedikit datang masjid, datang surau. Itu bukan gaya orang beriman, itu bukan orang Rasyidin. Orang Rasyidin dia suka iman. Kan Allah kata wudu zinatakum inda kulli masjid, berhiaslah setiap kali datang ke masjid. Ni rumah Allah. Kalau pergi istana, Allahu akbar. Pergi raya bukan main cantik, tapi pergi masjid butang baju pun tak ada. Tuan-tuan tengok saya kan, anak pergi masjid macam mana pakai baju. Tak apalah, ni bukan cerita nak bangga, nak tunjuk contoh. Sebab ustaz ni, imam ni, dia kena tunjuk contoh yang terbaik. Ya, sebab ini agama kita suka yang indah, yang cantik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kena berhias. Datang rumah Allah. Ni datang rumah Allah, baju Melayu pun butang tak ada. Kalau ada buat atas warna biru, tengah warna merah, yang bawah butang je, batu dah tak ada. Allahu akbar. Janganlah buat macam tu. Datang masjid, datang surau. Itulah jiwa kita dengan Tuhan pun. Kita tak buat kalau pergi jumpa janda yang tak berjaya kita pikat itu pun main lawa kita, walaupun umur dah masuk 5-60 ni. Kita tak buat pergi rumah menteri, pergi rumah pergi istana negara, tak buat macam tu. Tapi kenapa pergi rumah raja, segala raja kita buat macam selamba je. Tak Rasyidin, tak bijak, tak matang lagi. Tak matang lagi, orang cakap tak matang. Artinya agama kita, puasa menuntut kita semakin matang. Satu sudut lah, suka ketaatan, suka kebaikan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi iman tu dalam hati kamu. Buat benda tu seronok. Datang sembahyang Jumaat seronok, bersedekah seronok, sampai peringkat gitu. Barulah golongan Rasyidin. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Satu sudut yang lain, Allah datangkan rasa benci kita kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Tak suka dah kalau kita ni jadi orang yang ingkar pada Allah. Tak suka dah jadi kita orang yang rosak pada agama. Sebab fasik ni artinya rosak agama dia. Tak cantik agama dia. Wal asyan, isyan ni maksiat, kederhakaan. Apa yang Allah kata tak, kita tak lawan. Tu. Tak ada buat maksiat dah. Bukan tak buat sebab apa? Sebab dah tak rasa benci dah. Allah datangkan dalam hati kita rasa benci. Dan puasa mendidik kita begitu, tuan-tuan. Sebab tu kita, Rasulullah pernah kata, siapa yang masih cakap kotor, cakap bohong, menyakiti orang, Allah tak ada ajat langsung untuk diteruskan lapar dan dahaga. Apa maksudnya? Sebab kamu dah tak gunakan tujuan puasa sampai sebulan ni, kamu tak ada apa-apa pun. Patutnya makin puasa makin matang, makin menilai dunia ni sebagai dunia dan akhirat tu matlamat. Tapi tak dapat juga, sebab tak matang. Sebab tu Rasulullah tinggalkan doa kan. Pak Imam pun selalu dengar kita baca. Kita dengar Pak Imam baca, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakanlah dalam hati kami cita-cita iman, amalan-amalan keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah iman dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Bantulah kami ya Allah untuk benci kekufuran, maksiat, kefasikan ya Allah. Sampai sekarang masih suka lagi buat dosa. Kenapa? Masih sekarang balik keluar masjid je, kat situ beranda itulah kita mengumpat haji ni, haji tu. Sampai bila Pak? Tuan-tuan, kita sendiri sebenarnya bila ada ayat ni, indikatornya, penanda arasnya, kita sendiri akan tahu kita ni kat mana sebenarnya. Maksudnya apa? Kita ni dah jadi Rasyidin ke belum? Kita tak payah cerita orang lain kan. Kita tahu diri kita, tahap kita sendiri. Kita ni suka buat baik ke, suka buat benda dosa? Suka berzikir ke, suka mengutuk mengumpat? Maka kita tahu kita Rasyidin ke tidak. Maka andai kata watak-watak dalam hidup kita belum mencapai lagi tahap Rasyidin, yang merupakan matlamat ketiga daripada berpuasa ni, tuan-tuan, cuba usahakan. Pertama dengan cuba mujahadah, nak mengumpat je tunduk balik. Yang kedua, kena banyak doa tadi itu. Allahumma habib ilainal iman. Ayat ini, doa ini adalah diambil daripada ayat Quran tadi. Ayat Quran tadi cerita ciri-ciri, tapi Rasulullah tukarkan jadi doa. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan dalam hati aku iman.
benda-benda baik. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah iman ni dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan bencikanlah, tolonglah ya Allah, aku nak mati dah minggu depan. Kita tak tahu ajal kita, tapi masih mengumpat lagi. Aku dah umur 70 tahun ya Allah, aku dah 60 tahun ya Allah, aku dah 50 tahun, dah 40 tahun dah sembahyang, tapi masih lagi mengekalkan dosa-dosa. Jadi kita minta, kita moga-moga kita faham bahawa Ramadan datang bukan saja-saja nak suruh kita lapar, nak bagi slim kurus, tak. Nak bagi kita sihat. Walaupun ada hadis yang kata sumu tasihu, berpuasalah kamu makin sihat nanti, kata Rasulullah. Tapi bukan itu matlamatnya. Matlamatnya adalah pertama sekali agar kita kembali jadi hamba Allah muttaqin. Yang kedua, kita jadi golongan syakirin, bersyukur banyak pada Allah. Dengan 3 bentuknya tadi. Dan juga jadi orang rasyidin, makin matang. Jadi matang ni macam mana tuan-tuan? Orang matang, dia tengok kawan dia mengumpat, dia senyum, dia pun tinggal. Dah matang, dia nampak ni dosa habislah pada aku. Kan? Nampak kawan-kawan dia ada buat salah, dia tegur elok-elok. Kawan dia tak terima, dia tegur, tak apa, dia senyum. Saya cakap je minta maaf. Tu rasyidin. Kan? Rasyidin keluar daripada surau, selipar hilang. Dia macam mana? Orang matang. Kalau tak matang, kita anak haram mana ambil selipar aku ni. Baru tadi kata subhanallah, alhamdulillah, Allah uji sikit je. Tapi Rashidin dia kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, kawan kata, siapa meninggal bang Haji? Mana ada orang meninggal? Selipar aku hilang. Allah selipar hilang pun nak innalillah. Memang selipar hilang pun kena sebut innalillah. Ya? Jangan silap tahu. Innalillah ni bukan untuk orang mati je. Innalillah ni apa saja musibah. Idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita dah peringkat tinggi, kita tak rasa musibah, kita kata alhamdulillah. Kenapa je? Selipar hilang, dapat pahala free. Selipar RM5, selipar RM10, RM20. Boleh beli balik tak? Boleh. Tapi dah terbiasa, anak haram mana, celaka betul. Habis. Ya. Jadi sebab itu kita kena bertazkirah begini, bercerita begini supaya kita dapat sesuatu kekuatan agar kita boleh jayakan Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Moga Allah bantu kita. Sampai bermasa untuk kita menutup bicara pada pagi ini. Moga-moga ada kebaikan daripada apa yang kita bicarakan, dan semoga matlamat dan harapan Tuhan pada kita yang disyariatkan, diwajibkan berpuasa sepanjang sebulan Ramadan ni berjaya. Rujuk balik ayat 183 surah Al-Baqarah, 185 surah Al-Baqarah dan 186 surah Al-Baqarah. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Semoga kita dapat semua impian dan harapan Ramadan ini. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan semua. Moga kita semua dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala menjelang Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdal salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tufarriqna illa an dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa tijaratin lan tabur bi rahmatika ya azizu ya ghafur. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وعلى اجتناب الذنوب والآثام وعلى تلاوة القرآن وحفظ اللسان وإقامة الإحسان يا ذا الفضل والبيان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ومعاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.